Dalam berita tengah malam, 365 hari sudah berlalu, rakyat Malaysia masih berperang melawan COVID-19, musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak, genap setahun kes pertama COVID-19 dikesan di negara ini. Selepas kes pertama disahkan, kumulatif kes jangkitan terus bertambah. 16 Mac 2020, jumlahnya mencecah 553 kes. Tarikh yang sama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac. Sebaik dikuat kuasa, hampir keseluruhan aktiviti harian terhenti. Jalan raya lengang, sekatan didirikan dan orang ramai dinasihat kekal berada di rumah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelum ini. PKP yang pada awalnya hanya untuk tempoh 2 minggu dilanjutkan sebanyak 3 kali sehingga 4 Mei sebelum PKP bersyarat dan PKP pemulihan diperkenal. Pada ketika PKP 1.0 tu, hampir tiada pergerakan rakyat Malaysia pada ketika itu. Di mana pada masa PKP 1.0 tu kita boleh anggap sebagai total lockdown. Kita kebanyakan populasi bukan setakat Malaysia saja, kita takut, kita tak faham COVID ni macam mana kita nak prevent dan sebagainya, menjadikan kita duduk di rumah diam-diam. Sebabnya tak ada orang bergerak. Sekarang ni berbeza dengan PKP 2.0 ni, di mana kebanyakan orang terus melakukan aktiviti seperti biasa, terutamanya dalam sektor ekonomi pekerjaan. Ada kekurangan sikit daripada pelanggan-pelanggan. Banyak ada perbezaannya. Yalah, kita kena bersedia dengan keadaan ni, kehidupan baru ni lah. Cara baru lah. Dan memang banyak kesan sampingan dia lah pada kita dan pada pelanggan-pelanggan ni lah. Jadi perbezaan kehidupan tu memang ketara sangat lah. Memang dulu kita aktiviti harian tu kita bebas lah sikit. Tapi sekarang kita ada limit lah sikit. Sebab ada jangkitan penyakit kan. Dari segi ekonomi pun saya ingat ada terjejas. Meski berjaya membendung penularan COVID-19, pelaksanaan PKP memberi kesan serius kepada ekonomi negara. 5 pakej bantuan diperkenalkan secara berperingkat bagi meringankan beban rakyat. Kerajaan bagi tu memang banyak membantu jugalah. Kita tak ada berniaga kat sini, kerajaan bagi duit tu kira membantu kita belanja kat rumah kan. Kalau tak memang susahlah. Harap sangatlah COVID ni akan berakhir dan kita dapat seperti biasa. Ada. Memang kebanyakan keluarga yang makin susah kan. Habis kalau bantuan ni, dapat bantuan kita ringankan lah beban diorang. Memang banyaklah untuk peniaga-peniaga pun ada bantuan. Namun akibat sedikit kealpaan, COVID-19 kembali mengganas, memaksa kerajaan melaksanakan semula PKPB di kebanyakan negeri mulai Oktober lepas. Ekoran pertambahan mendadak kes baru, PKP dikuat kuasa di 6 negeri sebelum diperluas ke seluruh negara kecuali Sarawak. Meski bekalan vaksin dijangka tiba di negara ini penghujung bulan depan, namun ia bukan jaminan untuk kita terhindar daripada COVID-19. Aspek pematuhan SOP masih perlu ditekankan dan diamalkan setiap masa. Pandemik COVID-19 merupakan satu lagi lipatan sejarah yang akan membawa kita ke hadapan. Dalam tempoh setahun ia bertapak di negara ini, kita telah melalui pelbagai cabaran dan rintangan daripada pelbagai sudut, terutama kesihatan dan ekonomi. Kehadiran wabak ini bukan sahaja meragut kebebasan yang kita kecapi selama ini, malah memaksa kita untuk mengamalkan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian seperti memakai pelitup separuh muka dan mengamalkan penjarakan fizikal. Untuk kembali bebas, kita perlu terus patuh kepada SOP yang ditetapkan dan mengikuti setiap arahan yang dikeluarkan kerajaan bagi memutuskan penularan wabak yang berbahaya ini. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM.